apa yang kita baca daripada ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi ceritakan betapa teruknya siksaan orang yang menghuni neraka Allah. Kira-kira pagi tadi kita baca hadis yang kata Nabi SAW, yursul kafir, gigi gerham orang yang kafir yang menghuni neraka sama besar seperti bukit Uhud. Maksudnya apa? Maksud hadis itu ialah Allah bagi penghuni neraka itu dalam keadaan yang paling kuat, supaya bila dia rasa azab tu dia rasa sungguh-sungguh, bukan lain. Kalau masuk umur 90 tahun ni kena pingsan, kena pingsan dah. Pingsan kalau apa tak pingsan dalam keadaan kuat. Kalau gigi sebatang pun besar gunung Uhud, bukit Uhud, apatah lagi semua badan dia. Atau sama ada ia satu tamsilan daripada Nabi menyatakan bahawa penghuni neraka dikuatkan tubuh badannya oleh Allah supaya dia boleh merasai segala keperitan, kepayahan, azab, siksaan, wal'iyadu billah. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada neraka. Amin. Kemudian Allah sambungan kita pada malam ini ayat yang ke-52 dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Setelah penghuni neraka, bila Allah letak neraka dengan syurga itu berdekatan, supaya Allah menambah lagi siksaan ke atas penghuni neraka, dahlah kena teruk duk tengok seberang sana, duk seronok dengan boleh minum, dengan makan, dengan macam-macam. Lalu penghuni neraka menyeru, memanggil penghuni syurga, boleh tak an-nafidu alaina minal ma', boleh tak apa hantar sikit air kat kami ni, teruk sangat kena. Atau apa-apa yang telah Tuhan kamu rezekikan kepada kamu, lapar kami, boleh ke tidak? Kata Allah, tak boleh. Fa inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Kata Allah, qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan air dan makanan untuk diberikan kepada orang-orang yang kufur yang sedang disiksa dalam neraka. Lalu kata Allah, siapakah golongan yang kufur ni? Adalah orang yang mempermainkan agama. Sama ada dia mengaku dia Muslim, kemudian dia main agama dia sehingga dia murtad, atau dah lawai dia kufur menentang agama Allah. Cuba tengok Barat punya mereka ni dengan agama mereka. Alladzina, kata Allah, alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, orang-orang yang menjadikan agama mereka lahwa wa la'iban, barang mainan, diperolok-olokkan. Mereka boleh buat filem lawan Tuhan, filem Avengers tu. Apa yang tengok betul-betul, orang tengok sikit ya, baca sinop, baca dia punya, orang kata apa, sinopsis dia punya apa, penceritaan secara umum. Dia buat alat panggil Tuhan turun lawan Tuhan. Nak nampak kecanggihan manusia, kekuatan manusia boleh mengatasi Tuhan sampai tahap tu. Punya tak percaya dengan agama punya, mereka boleh segala-galanya kerana mereka memiliki teknologi yang canggih. Ini orang yang memperolok-olokkan agama, maka diumban ke dalam neraka. Lalu kata Allah, sungguh kami telah bawa kepada mereka sebuah kitab, iaitu Al-Quran, atau pada umat sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Injil, Zabur. Fassalnahu ala ilmin, kami bukan turun Quran tak apa bacaan ni faham-faham dah. Fassalnahu, kami berincikan dia, yakni terang dari awal ayat ni, tuntutan ini, sebab apa, kenapa kena solat, kenapa kena zakat dan sebagainya. Fassalnahu ala ilmin, kami terang pula supaya menjadi faham. Hudan, dan juga sebagai penunjuk, pemberi hidayah. Warahmatan, dan juga rahmat daripada Allah bagi orang-orang yang mahu beriman. Al-Quran rahmat kepada kita. Kerana itu di antara sebab para sahabat menjadi kuat, menjadi
sebahagiannya separuh, beberapa surah ada yang mereka hafal. Tidak ada seorang sahabat pun kecuali memiliki Al-Quran dalam jiwa mereka. Bahkan bukan ia sekadar bahan hafazan, bahan bacaan, ia adalah bahan amalan mereka. Hingga digelar kanu Quranan, seolah-olah mereka itu Al-Quran yamshi 'alal ard, yang berjalan di atas muka bumi Allah. Dan mereka sangat terkesan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu sangka kamu akan masuk syurga begitu mudah? Oh, kita dah kata kita ni kemah dah beriman, masya-Allah, dari kecil beriman. Kawan kita orang Islam, cai kita orang Islam, kita pun Islam, masjid pun duk main. Ibadah lain pun buat. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk Islam macam tu saja? Boleh masuk syurga begitu sahaja? Walamma, sedangkan belum menimpa kamu apa-apa yang pernah menimpa orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa, dalam mereka mempertahankan agama, iman, beramal yang mereka dengan segala arahan, mereka ditimpa dengan segala kesusahan dan kepayahan, sehingga pada satu tahap mereka goncang iman mereka. Namun mereka masih bersabar, sehinggalah Rasul mereka menyuruh bersama-sama dengan mereka mohon pertolongan, ya Allah, mata nasrullah, bila akan datang pertolongan Allah. Dan Allah menjawab, bagi mereka yang mempertahankan aqidah, iman, amal dan juga Islam, kata Allah, ala ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu sangat hampir dengan kamu. Kita apa Allah uji kita? Berapa titik darah kita pernah tumpah kerana agama kita? Pasal tak ada. Tukang besi nitik kerana potong besi. Tukang rumah silap hancur simen, keras apa belaga kucu, apa plaster kan, keluar darah kena kerja, semua kena kerja. Potong kayu kena mesin kayu, semua titih darah tu adalah kerana kerja kita, bukan kerana Islam. Bila darah kita pernah tumpah kerana Islam tak? Bukan dekat darah, ada orang yang perlu dia pun tak pernah keluar kerana Islam. Nak main mayang untuk diri dia pun, oh panas sangat. Main lambat ni kena duduk bawah pos belakang, bawah buruk. Dah lah kipas tak orang nak ada, dan tak ada. Chilling pula, panas. Tak main. Sekali dia kena duduk belakang tu, ya Allah, panas tak boleh. Minggu depan tu nak berpeluh kerana salat pun tak mau. Subhanallah. Sedangkan para sahabat ada yang menghantar kaki mereka dahulu ke dalam syurga, ada yang hantar tangan pergi dulu dah, ada yang tersembur terkeluar biji mata kerana berperang, kena panah, terkeluar biji mata. Tak ada. Apa yang kita buat kerana untuk agama, tak ada. Semuanya hanya masih untuk peribadi kita, teman-teman. Peribadi kita, teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat itu orang yang memiliki Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah rahmat bagi mereka. Rahmat dalam keadaan mereka berada dalam jahiliyah yang begitu gelap, yang mereka sendiri tak boleh sangka. Ja'far bin Abi Talib menceritakan kepada An-Najashi ketika An-Najashi bertanyakan, kenapa betul-betulnya, kenapa kamu main sini, apa agama yang kamu anuti? Ja'far menjawab, kunna qauman ahla jahiliyah, kami dulu adalah kaum yang hidup dalam keadaan jahiliyah, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menekan yang miskin, hamba manusia menjadi hamba dalam manusia, kain menyembah batu, wanita dijadikan sebagai bahan melampiaskan nafsu, teman-teman. Lalu datang lelaki ini, iaitu Nabi SAW, yang kami kenal dia dari kecil, keturunan dia, latar belakang dia, akhlak dia, mengajak kami supaya memuliakan sesama manusia. Tidak ada beza antara
sesama manusia. Hang kaya ke, hang miskin ke, hang hamba ke, hang tuan ke, manusia adalah sama. An-nasu sawasi ka asnanil musyrik. Manusia ni sama macam gigi sikat, kata Nabi, semua sama tarafnya. Maka yang melebihkan adalah atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kami. Maka dia menyuruh kami menyambung silaturahim, tidak mencuri, tidak berzina dan sebagainya. Adakah itu salah? Kata jangan. Hanya menerangkan tentang bagaimana dahulunya membunuh adalah benda yang biasa. Tanam anak itu adalah satu kehormatan. Tanam anak perempuan itu jadi kemat. Sudah tanam dah. Perkara sial yang ada dalam rumah aku apa-apa. Daripada aku bela dia sampai besar, habis duit, tiba-tiba besar, dia memalukan aku. Ada yang tanam kerana bimbang, kalau anak ini menyukarkan kehidupannya, menyempitkan rezeki dia, tanam lagi perempuan tak kira. Allah turun, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana bimbangkan kefakiran. Orang jahiliah bunuh kerana bimbangkan kefakiran. Satu keadaan yang tidak boleh digambarkan. Perkara yang buruk menjadi boleh, halal, siapa pun tak boleh kata apa. Tiba-tiba datang Islam, datang Al-Quran, memberi rahmat, merubah segala kehidupan mereka. Daripada seorang yang keras seperti Umar kepada seorang yang sangat bertakwa kepada Allah, memerangi Nabi di setiap sudut selama 6 tahun. Kemudian menjadi pendukung Nabi yang begitu kuat. Malah dia menjadi orang yang meruntuhkan Empire Rom dan juga Parsi. Sebab apa? Kerana Al-Quran. Baik. Hal yanzuruna illa ta'wila. Allah tanya. Ni yang tak mau beriman dengan Quran yang kita bawa jelas dah, yang Nabi pun terang. Semua ayat Nabi terang, ada tafsiran dia. Ada sebab turun dia, turun di mana, turun atas apa dia turun. Turun di Mekah ke, di Madinah ke. Semua diceritakan oleh Nabi SAW dan dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir oleh para ulama. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Apa lagi yang mereka tunggu? Adakah yang mereka tunggu itu adalah hakikat kepada janji Allah dalam Quran, iaitu siapa tak beriman dengan Quran kena. Tak apa yang tengok dulu mana. Kan macam orang cabang kita, kalau hang tak mai, hang kena. Tidak ni, tengok anak bapa. Boleh kita mencabar Al-Quran macam tu. Macam kita menunggu cabaran daripada kawan kita, musuh kita. Dibagi tempoh hang sampai 5 hari bulan, hang tak bayar, hang kena dengan aku. Wah, nak tengok dia buat apa. Al-Quran tak boleh buat macam tu. Kata Allah, hal yanzuruna illa ta'wila. Awak apa nak tunggu sampai datang hakikat janji Allah, hingga Allah musnahkan kita, hingga Allah hancurkan kita, Allah sesatkan kita jauh daripada Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wilu. Hari yang apabila datangnya janji Allah, segala yang Allah sebut dalam Quran, bila kamu tentang, kamu tak mau ikut, yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a. Dia mula cari bila mai janji Allah, iaitu di antaranya kiamat, di antara janji Allah datangnya bencana yang besar. Orang ni bila takut, bila duduk dalam ketakutan, yang keluar dari mulut dia Allah. Takwa lelah dari mana tu? Kalau isi dia terdengar Allah Akbar. Oh, boleh lelah. Kenapa? Fitrah manusia ada dalam ketakutan, kesengsaraan, kemudaratan. Yang diingat adalah Allah. Diingat adalah Allah. Maka demikian bila datang sahaja janji Allah bagi orang yang menolak ataupun mencabar, yaqulu, berkata orang-orang yang mencabar Al-Quran, alladzina nasuhu min qablu, yang melupakan Al-Quran sebelum ini, yakni sebelum datangnya janji Allah. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Betul, rasul-rasul yang diutuskan oleh Tuhan kita telah bawa perkara yang benar. Daripada teranglah kitab ni betul, macam ni Allah suruh, macam ni Allah suruh. Awak kita tak mau dengar fahan lana hari ni boleh tak? Ada lagi tak syufa'a, orang yang boleh beri syafaat kepada kita?
fayashfa'u lana, lalu mereka menolong kita. Hari pada Allah matikan kita dengan tiupan sangkakala yang pertama, dimatikan semua manusia, jin dan semua makhluk, masuk para malaikat. Kemudian Allah hidupkan makhluk yang pertama ialah Israfil. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhairi menyebut, menceritakan tentang hadis berkenaan dengan makhluk pertama dihidupkan oleh Allah setelah berlakunya kiamat, supaya Israfil boleh meniup sangkakala yang kedua untuk membangkitkan semua makhluk Allah yang mukallaf, iaitu iblis, syaitan, jin, manusia seumpamanya. Waktu bangkit, pakai cari, pakai mana lah Nabi kita dulu yang kita tak mahu dengar. Yahudi akan berkata, mana Nabi kita yang kita bunuh? Mereka lah penyelamat. Kita akan mencari di manakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin syafaat. Au nuraddu, ataupun boleh tak kalau kami dikembalikan semula ke dunia, fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal, lalu kami boleh buat amalan yang dulu kami tinggal. Ini hakikat kita, tuan-tuan. Kita bila dah terlepas satu peluang, baru kita oh, kalau lah aku buat itu. Kalau waktu aku dengar nasihat kita, kalau waktu aku dengar nasihat kawan, kalau lah aku ikut jaga cikgu, kalau itu sudah tidak berguna lagi, dah terlepas. Au nuraddu fa na'mal, boleh tak kami dikembalikan semula dan kami nak buat balik amalan? Ya Allah, jika kau boleh rokok balik di waktu tahajud itu, Masya Allah. Jika kau minta kalau kami istiqamah dalam salat duha, dalam salat sunat yang lain, fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal, boleh tak kami buat balik amalan yang kami tinggal? Kata Allah, qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan segala perkara dusta yang mereka ketika hidup dulu adalah tersasar daripada kebenaran. Maknanya daripada sangka dalam daripada pergi ke gereja, orang Yahudi pegang Taurat mereka ataupun Talmud, kitab mereka yang terpesong, sangat-sangat terpesong, duduk di dinding Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang dinding itu menjadi tempat Nabi berhentikan hurufnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dinding itu sangat dimuliakan oleh orang Yahudi, tembok tinggi, pegang Talmud atau Taurat, duduk baca, nampak lagi khusyuk lagu kita baca Quran, penuh dengan menghayati, yang menangis. Ni kata Yahudi, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, yang mereka buat itu adalah rekaan, tipu helah mata-mata, sesat, tersasar jauh. Ingat dengan membaca itu boleh mendapat rahmat Allah? Tidak. Tidak ada. Pergi ke gereja setiap minggu hari Ahad, mohon pengampunan kononnya, meratapi kesedihan kononnya Tuhan mereka disalib, dibunuh. Mereka sesat, dan apa yang mereka buat itu tidak mampu membantu mereka sedikit pun. Kita pun betul bukan apa yang dirahmati Allah. Kira-kira dalam kita beramai, amalan kita mesti betul. Jangan kita duduk kata, alhamdulillah aku buat dah, oh yang ni saya buat, ini saya tak tinggal. Bimbang kalau yang kita buat itu tidak betul, tidak tepat, tak sama macam yang Allah nak, macam yang Rasul nak. Sebab itu ngaji ini wajib. Itu selalu kita sebut kenapa Allah turunkan surah atau ayat yang pertama, Iqra. Baca, walau umat waktu itu tak baca. Karena di sebalik bacaan ada ilmu. Turun pula surah Al-Qalam, surah nama dia pen. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah, Nun demi pen dan apa yang mereka tulis di atas kertas, di atas apa sahaja. Kenapa pen? Tidak benar lagi. Kerana ia adalah alat untuk menuntut ilmu, alat untuk kita dapat ilmu. Setelah kita baca, kita tulis, hebarkan pula tulisan kita. Al-Islam dinul ilm. Islam adalah agama ilmu, agama yang berpaksi kepada ilmu, bukan agama yang berbentuk
akhirat, ikutlah dia buat apa. Maka orang yang ikut ni, dia rasa dia kemas, tiba-tiba di hadapan Allah, Allah kata ni, apa yang kamu buat mardud dan tolak semua. Muflis, kata Nabi, al-muflisu indana, kata Nabi, al-muflisu, orang yang muflis ialah dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia pergi haji. Dalam keadaan tu, dia buat kawan tu, dia maki kawan ni, dia mengumpat kawan tu, tak ikhlas dalam derma dan sebagainya. Akhirnya pahalanya diambil oleh orang yang dia tindas, yang dia zalim, dan dosa orang yang dia zalim diberikan kepadanya. Wal'iyadzubillah. Sebab itu kita kena mengaji tuan-tuan, supaya amalan kita bertepatan dengan kehendak Nabi SAW dan mengikut acuan daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ayat ni berkenaan dengan aqidah. Kena mati elok, orang elok. Pertama kata Allah, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah, iaitu yang telah mencipta segala langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Ada ayat lain yang menyebut dalam tempoh 7 hari. Kenapa ada tempoh ni 6 hari, 7 hari ni dia tempoh? Bukankah kata Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah nak apa, Allah kata jadi. Ni semua langit dengan bumi kena buat sampai 6 hari buat. Letih ke? Hari pertama apa? Rata letih itu pula buat gunung pula. Letih, nanti dah kemudian buat letak. Bukan Allah letih, bukan Allah tak boleh nak buat sekali itu semua. Cuma para mufassirun menyatakan dalam tafsiran mereka bahawa ia adalah satu kaedah Allah mengajar manusia supaya merancang dan melakukan sesuatu dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Ni sebagai pengajaran kepada kita, Allah boleh buat. Cuma Allah nak tunjuk betapa ciptaan yang hebat ini buat dalam tempoh 6 hari. Hanya ada tempoh dia. Kalau kita nak buat dalam tempoh jutaan tahun pun kita tak boleh buat. Allah bagi kita hidup sejuta tahun, tolong buatlah. Bukan kata satu tingkat langit sekepingnya, 4 kali 4. Tolong 4 kali 4, 1 kali 1 dah sampai 1 kali 1 tu lekat kat rumah langit. Tak boleh. Baik, yang pertama. Jadi bilangan hari itu bukan menunjukkan dhaifnya Allah, lemahnya Allah, tidak. Tapi sebagai mengajar kita ketelitian, perancangan. Suatu yang besar itu harus dirancang dengan baik. Baik, yang kedua, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa, bahasa kita istiwa ni bersemayam 'alal 'arsy, di atas 'arsy. Ini yang jadi masalah dalam bab akidah, bab tauhid. Bila Allah kata thumma istawa, kemudian dia iaitu Allah bersemayam di atas 'arsy, berarti memberi makna pada zahirnya Allah bertempat. Apa itu arash? Satu tempat yang berada wallahu a'lam di sisi Allah, yang ia merupakan tempat yang hebat, yang besar. Macam mana kita nak beriman dengan ayat ni? Nak bagi sama dengan apa yang kita duk mengaji, bahawa Allah itu tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un fil ardh wala fis sama'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah di langit dan di bumi. Berarti kalau Allah bertempat, Allah macam kita juga. Duduk atas kerusi, tendang kat tiang, dena pula. Maknanya kita ada tempat, Allah pun bertempat, kita pun bertempat. Apa beza kita dengan Allah? Baik, Al-Imam Malik menyatakan bahawa pertama kali kita menyerah urusan makna sebenar kepada ayat ini kepada Allah. Makna sebenar ayat ini kita serah kepada Allah. Apa makna istiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum, kaifiyatuhu minhu. Istiwa maknanya, istiwa ni makna bahasa kita duduk. Maklum maknanya tahu duduknya. Jadi tapi
Tapi cara dia tak diketahui. Bagaimana cara Allah duduk? Wallahu a'lam. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istiwanya Allah itu layak dengan jalalatihi wa 'azamatihi. Dengan kemuliaan Allah, dengan kehebatan Allah, layak bagi Allah yang kita tak boleh nak takwil, yang kita tak boleh nak tafsir. Bukan seperti bersemayamnya seorang raja pada singgasananya, seorang khalifah di atas kerusinya yang hebat. Jangan bayangkan begitu, Allah lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Baik. Yughshil lailan nahar. Bila Allah selesai mencipta langit dan bumi, Allah jadikan pula malam sebagai selimut kepada siang, siang sebagai pencerah kepada malam, silih berganti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bersilih ganti siang dan malam, ayat ini ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang bertakwa dan beriman. Namanya kata Allah lagi, yaqlubuhu hasida. Malam ini dia sangat mencari siang dengan cepat. Malam tu digantikan. Dia pusing. Kita malam tempat lain cerah. Lagi tempat lain malam kita itu cerah pula lagi tu. Dia mengejar siang sama-sama. Dan siang ini tak boleh lari daripada malam. Hebatnya Allah. Macam minggu lepas kita baca berkenaan dengan soalan. Bila imam kita tanya apa sebabnya Allah cipta malam dan siang, kenapa tak malamkan saja atau tak siangkan saja? Ia adalah rahmat daripada Allah. Ada tempat yang siang saja, ada tempat yang malam saja, ada tempat yang bulan siang, lagi bulan pula malam. Tempat itu suram, nak tumbuh pokok pun payah, maknanya tak menghijau. Allah tunjuk juga dekat kita dalam keadaan Allah sebut silih berganti. Hebatnya tempat yang ada siang dan malam berganti, ada tempat yang siang dan malam dia tak berganti. Kutub utara selatan, matahari tak sampai sebab itu kutub. Bila tak sampai, cuba lihat betapa besar, betapa banyaknya nikmat Allah yang tak boleh ada di situ. Nak makan ulang obat tak ada. Pokok balak nak tumbuh takkan pokok pudak boleh tumbuh. Tak tak. Dan ia pula menjadi satu kajian pula kepada manusia. Pi nak tengok juga. Apa kehidupan? Ada kehidupan. Cuma tak semeriah kehidupan ni tempat ni. Jumpa orang ada tapi dia payah. Tak banyak macam tempat yang stabil macam kita ni, tempat yang biasa siang malamnya sama panjang ataupun siang panjang sikit ataupun malam panjang ni. Subhanallah. Wasyamsa wal qamar, Allah juga menjadikan matahari dan bulan. Cukup tak matahari saja? Tak cukup. Ada bulan juga. Kira Allah jadikan malam gelap, tapi rahmatnya Allah bagi ada juga bulan, supaya kita mendapat cahaya yang tak seperti cahaya siang. Kalau bulan pun terang lagu matahari juga, bukannya malam. Wan nujuma musakhkharatin bi amrih, dan bintang-bintang, kesemua yang Allah cipta tadi, langit, bumi, siang, malam, matahari, bulan dan juga bintang, musakhkharatin, tunduk di bawah arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kalau matahari yang besar itu pun tak pernah ingkar kepada Allah, kita yang kecil ini besar nanti kan? Matahari yang Allah letak jauh daripada kita pun dari pukul 5 tadi duduk berbetul, lorong kupong tadi bakar tengah belakang. Muka naik kelam lah sikit, minggu buat tengah mana tu punya jauh tu. Kalau dah satu hari dia lari daripada arahan Allah, memang dia dekat aku nak pergi Malaysia panas ni. Kita 32 darjah Celsius pun kita mengaku. TV pun keluar, kerja cuaca keluar apa pemberitahuan cuaca yang panas dan kering sampai bulan 9. Allah bulan 7 dan 8 ni kami nak puasa lagu mana panas. Baru 30. Hang bukan kerja, bukan apa sampai tak ada tidur. Negara lain sampai 50.
matahari itu gelincir dikit pada orbit dia, pada falak dia, kullu fi falakin yasbahun, kata Allah, semua berputar pada falak dia.